Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okey, hari ini kita nak sambung. Hari ini kita nak sambung mengenai bab 5 sekali lagi. Okey, tapi ini 5.3 iaitu bahan tambah makanan. Okey, bahan tambah makanan. Okey, apa yang akan kamu belajar? Okey, kita lihat. Okey. Kita akan belajar bahan tambah makanan yang ini adalah 5.3. Topik 5.3. Okey. So senang je. Okay, kalau cepat ni insya-Allah kita boleh cepat insya-Allah. Okey. So kita tengok apa yang kamu akan belajar dalam bahan tambah dalam makanan ni. Okey. Kita akan belajar dua benda. Okey, dalam ni sikit je. Hari ni kita happy-happy, kita belajar happy-happy, jangan menangis-nangis. Tak menangis lah cikgu. Okey, macam biasa, masuk kelas app, classpoint.app macam biasa ya. Classpoint.app, nanti kita nak buat quiz. Classpoint.app. So saya tengok letak dekat dalam kamu punya chat, ruangan chat. Okey. So, kod yang ke atas ni 86648. Okey, apa yang akan kamu belajar? Nanti baru kita buat quiz ni. Sekarang ni kita belajar dulu. Okey, yang pertama, menghuraikan dengan contoh jenis bahan tambah makanan dan fungsinya. Apa tu jenis bahan tambah makanan? Kami memang setiap hari kamu dah guna. Kamu boleh senaraikan dengan saya nanti. Apa yang kamu tahu bahan tambah makanan tersebut? Okey, dan kamu mewajarkan. Okay, adakah wajar bahan tambah makanan ni? Adakah wajar gula diletakkan dalam air? Adakah wajar garam diletakkan dalam makanan? Adakah wajar kita letakkan pewarna dekat dalam roti, dekat keropok? Adakah wajar kita menggunakan semua bahan-bahan tambah makanan tersebut di dalam makanan kita? Jom kita akan lihat nanti. Okey, so ini adalah, alamak cikgu tak nampak kecil ya. Memang betul kecil. Ini adalah bahan contoh tambah semula jadi. Contoh semula jadi macam contohnya mak kamu nak masak kuih. Semalam lah saya masak kuih apa namanya? Kuih Melaka. So kalau saya makan kuih Melaka, saya kena ada warna hijau kan? Tahu tak kuih Melaka tu Amanda apa? Kuih Melaka yang bulat-bulat, yang kat luar dia kelapa, dekat dalam dia saya letakkan apa namanya? Gula merah tu. Gula kabung orang panggil. Gula Melaka. Gula Melaka. Ya Allah sedapnya kan? So, macam mana cikgu nak jadikan dia warna hijau? So cikgu akan blendkan pandan. Wanginya kan? Pandan kita blendkan, kita dapat, so kita bancuh dengan tepung. Okay. Selain daripada itu, pandan pun kita gunakan dalam nasi lemak, dalam kuih muih. Okay. Kemudian serai, kunyit. Saya suka kunyit. Kunyit bagi warna kuning kan? Contohnya masak lemak. Masak lemak cili api. So masak lemak cili api, kita nak masak warna kuning. Takkanlah masak lemak cili api warna. Anak saya dia suka masak lemak cili api warna kuning. Mak, ibu nak kuahnya warna kuning lah ibu masak tu. So saya memang kena pakai kunyit. Actually serbuk kunyit pun boleh guna. Tapi saya lagi suka pakai kunyit hidup. Sebab kunyit hidup ni bau dia wangi. Okay. Kemudian serai. Serai selalu masak dekat mana? Asam pedas. Okay. Dan macam-macam lagi lah. Okay. Kemudian kita pun juga ada contoh bahan tambah. Contohnya macam garam, gula. Itu yang kamu belajar selalu, yang kamu tahu. Okay. Dalam kehidupan seharian kamu. Okay. Seharian kamu tahu benda itu. Okay. So apa yang kamu selain daripada itu? Selain daripada itu sebenarnya macam-macam lagi bahan tambah makanan. Okay, siapa yang baru masuk sila isikan link kehadiran. Okay, sila isikan link kehadiran dan masuk classpoint.app macam biasa ya. Okay. Apa tu bahan tambah makanan? Okay, bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi. Okay, bahan semula jadi. Okay, sama ada dia adalah kategori bahan semula jadi, okay, ataupun bahan sintetik. Sintetik tu maksudnya buatan manusia. Okay, buatan manusia. Okay, yang ditambahkan pada makanan. Okay, untuk menghalang, okay, sama ada kita nak halang dia daripada kerosakan ataupun nak membaiki rupa bentuk dia ke, rasa dia ke, tekstur. Macam contoh tadi cikgu letakkan daun pandan.
kat dalam nasi lemak. So nasi lemak nak kenapa? Sebab nak bau wangi. Cikgu letakkan daun kunyit. Daun kunyit dalam rendang. Kenapa cikgu letakkan daun kunyit dalam rendang? Sebab nak bagi dia bau rendang lah. Bau kunyit sikit, bau wangi kan. So macam pelajar yang orang Indian ke Chinese ke, mereka ada certain makanan mereka. Pembuatan daripada semula jadi. Kunyit, contohnya kunyit. Kunyit macam orang lain selalunya pun digunakan untuk dalam bahan tambah makanan. Okey, so faham ya? Kita sama ada kita nak kekalkan dia daripada rosak, ataupun kita nak bagi dia attractive. Macam keropok, macam apa namanya, burger McD kan. Asal ada burger McD yang warna hitam tu ya. Dia letakkan apa? Mestilah letakkan pewarna. Dekat dalam, okey ke baik ke letak pewarna dekat dalam burger tu? Apa kita panggil burger apa yang warna hitam tu kau? Burger Korea. Burger Korea. Ya. Saya pun menarik juga tengok burger Korea macam sedap. Jadi kita pun cubalah kan. Okey, so kemudian so sebenarnya kita ada akta makanan, peraturan makanan yang mana setiap makanan tersebut kena ada label. Apa maksud label yang kamu kena ada dekat dalam makanan tu? Makanan tu kena ada label. Yang pertama, yang pentingnya dia punya tajuk lah. Tajuk makanan tu, contohnya kamu nak makan Maggi curry. Tajuk dia Maggi curry. Kemudian dia kena ada tarikh luput. Contoh tarikh luput untuk roti. Dia kena ada tarikh luput. Kalau dia tak ada tarikh luput, macam mana? Kan roti kan boleh berkulat. So dia kena ada tarikh luput. Okay. Label makanan tu lagi selain daripada tarikh luput, apa namanya? Tajuk makanan tersebut, kan dia pun ada ingredients, iaitu bahan ataupun ramuan yang dimasukkan dalam makanan tersebut. Cuba kamu tengok kamu punya makanan tersebut. Kan ada bahan-bahan kan. Okay, bahan-bahan makanan tersebut kita nak buat, kita nak klasifikasikan ini jenis apa, perasa. Yang ini jenis apa, perisa. Yang ini jenis apa, pewarna. So nanti kita akan klasifikasikan ataupun kita nak labelkan makanan tersebut. Okay? Dan kemudian dekat label makanan tu, ikut kepada akta makanan tu, kena ada label. Yang lain selain daripada itu, kita kena ada label production dia. Manufacture dia, daripada mana, kilang mana, alamat dekat mana. Itu wajib. Wajib. Cikgu, kalau yang perkataan halal tu, perkataan halal tu tak wajib dalam label. Tapi kita sebagai orang Muslim, kalau orang yang Islam, dia mesti akan tengok label tu. Label tu halal ke tak. So kalau ada halal, kamu baru dah makan. So untuk label halal tu tak wajib. Tapi kepada orang Muslim, mesti alert tentang label tersebut. Okay. So kita pergi kepada next slide. Okay. Ada berapa jenis bahan tambah makanan? So dalam nota kamu buat cantik-cantik. Okay, buat cantik-cantik. Kau nak buat dalam bentuk stiker ke, stiker note ke. Tak kisahlah mana-mana. Okay. So ada berapa jenis tambahan tambah? So bahan tambah kita ada 7 jenis. Okay, yang pertama pengawet. Yang kedua pengantioksida. Pengawet ni apa? Pengawet ni apa? Contohnya kita nak bagi makanan tu lebih lama. So kita awetlah benda dia. Pengantioksida. Pengantioksida ni kita lebih kepada kita nak elakkan dia daripada teroksida. Teroksida tu apa maksudnya? Maksudnya kita nak bagi dia lebih tahan lama lah. Dia nak bagi lebih daripada tahan lama. Lebih elakkan daripada teroksida. Dia bertindak balas dengan oksigen. Okay? Kemudian perisa. Cuba kamu tengok kat dapur mak kamu. Apa perisa yang mak kamu guna? Ajinomoto, ada tak? Kalau saya tak pakai ajinomoto, saya pakai serbuk perasa. Serbuk perasa secukup rasa. Saya pakai secukup rasa. Saya tak pakai ajinomoto sebagai secukup rasa. Kemudian kenapa kena ada perisa? Sebab nak bagi dia rasa sedap lah. Kemudian kita ada penstabil. Nanti kita tengok apa maksud penstabil. Kita ada pengemulsi, kita ada pemekat dan kita ada pewarna. Okey. Macam saya hari tu bila raya bila dah. Korang pun dah tak makan biskut yang colouring tu, ada colour-colour. Lidah kucing. Yang
pelangi tu. Kuning ada, hijau ada. Tu cikgu pernah buat tu. Tapi bila fikirkan balik, pewarna banyak sangat dah tak sesuai. Sebab pewarna ni pun ada side effect dia juga. So hati-hati. Hati-hati dengan pewarna. Okey. Kemudian kita nak tengok selain daripada tujuh ini, apakah fungsi dan contoh. Okey, pertama kita pergi pengawet. Ini contoh-contoh pengawet lah. Contohnya kita letakkan dekat dalam sos. Okey, kita letak ada gula, ada garam. Okey, ini adalah salah satu contoh pengawet. Okey, so kita tengok. Okey, apa fungsi dia? Okey, yang pertama, tengok betul-betul dan ingat ya. Okey, saya terang, so kamu kena ingat. Okey, yang pertama fungsi. Okey, fungsi ni, fungsi pengawet. Kenapa kena letak pengawet? Okey, yang pertama kita nak menghalang. Okey, cikgu conteng sikit lah. Okey, kita nak menghalang. Pakai highlighter lah cantik sikit. Okey, menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat. Okey, supaya makanan disimpan lebih lama. Maksudnya kita nak kekalkan dia lagi lama. Contohnya, kita letakkan garam dekat ikan kering. Ikan kalau letak biasa je dia kan busuk kan? Kalau kita tak letak kat frozen. Tapi kalau kita nak awet dia, so kita letakkan garam. So jadilah ikan kering. Okay, gula kita letakkan dalam jam. Cuka kita letak kat dalam jeruk. Macam nak buat jeruk asam boy. Okay. Kemudian asid benzoik. Asid benzoik dekat dalam sos cili. Kalau kamu tengok, nanti kamu tengok sos dekat dapur kamu. Siapa yang tak ada makanan, yang tak sediakan lagi makanan tu, tolong ambil. Ambil sos pun tak apa. Ambil sos, tengok ada tak asid benzoik. Kemudian natrium benzoat dekat dalam roti. Natrium nitrate atau natrium nitrate dalam sosis. Okay, natrium kot kamu makan sosis yang kamu suka tu, apa namanya? Corn dog. Okay, kemudian sulfur dioksida dalam pembungkusan buah-buah kering. Okay, ini pengawet. Pengawet tadi apa? Nak bagi ataupun kita nak menghalang. Okay, menghalang pertumbuhan bakteria atau kulat. Okay, next. Okay, next. Antioksida. So, kamu tahu antioksida tu apa? Antioksida. Maksudnya dia nak elakkan daripada proses pengoksidaan. Okay, kita tengok apa contoh-contoh bahan antioksida. Okay, contoh-contohnya adalah asid ascorbic. Asid ascorbic ni dalam vitamin C lah, selalu dekat gula-gula. Asid citrik, okay, di dalam makanan berminyak. Okay, contohnya kek, biskut. Okay, tocopherol iaitu vitamin E dalam margarin. Apa fungsi pengantioksida? Okay, fungsi dia adalah melambatkan pengoksidaan lemak. Okay, kita nak lambat, kita nak slowkan pengoksidaan lemak, okay, dalam makanan. Kemudian kita nak cegah tengikan makanan atau berminyak lemak. Tengik, makanan bau tengik. Tahu tak makanan bau tengik? Kamu tanya mak kamu, mak, bau tengik tu macam mana? Bau tengik tu macam lama. Dia bendanya dah teroksida, dah tercampur dengan oksigen, dah bertindak badan dengan oksigen sekitar kita. So, bau tengik. Okay, kita lihat. Okay, ini adalah contoh-contoh bahan pengantioksida. Okay, kemudian perisa. Ini cikgu cakap. Perisa ni, okay, Ajinomoto salah satu lah. Okay. Yang ini gula. Dia pengganti gula. Pengganti gula. Kita panggil dia aspartame. Saya panggil aspartame. Tak kisahlah kamu pakai aspartam ke aspartame ke. So, yang ini pun perisa. Contohnya kamu nak buat perisa banana. Dalam kek kamu. Contohnya Wana dia nak masak kek. Tapi nak buat kek pisang. Tapi masaknya pisang tak ada. So, letaklah perisa pisang. Gitu. Contohnya nak buat kek pandan. Pandan tak ada. Letaklah perisa pandan. Okey. Tapi nanti kita tengok apa kesan-kesan guna perisa ni banyak-banyak kan. Okey. So, apakah contohnya? Okey, contohnya contoh kita tengok fungsi dulu. Okey, fungsi perisa ni yang pertama menggantikan rasa asli. Okey, hilang daripada semasa proses pemprosesan. Okey. Dan menambahkan rasa atau bau harum. Okay, nak dapatkan, nak sedapkan lagi makanan. Kita nak tambahkan rasa, nak bau dia sedap. Contohnya nak kekalkan bau pandan. Pandan sikit tapi nak buat kek pandan. So, kita letakkanlah perasa pandan. Okay. Menggantikan perisa makanan yang mahal yang didapati secara musim. Okay. Kadang-kadang ada certain macam buah-buahan. Dia hanya keluar pada musim dia sahaja. So,
Kalau tak ada musim, tak dapat lah. Contohnya durian. Nak dapat durian, kena ikut musim. So, macam mana contoh orang yang buat, apa namanya? Kau mau tahu tak? Pernah makan tak? Durian crepe ke? Yang itu. Saya pelik, kenapa boleh ada durian crepe tapi padahal bukan musim durian. Tapi sekarang musim durian lah kan. Dululah. Ada perisa, tapi kenapa ada lah? So, mungkin dia ada guna perisa. Perisa durian. Contoh. Sebab durian tu hanya certain musim saja dia ada. Okay. So, jom kita tengok contoh perisa. Okay, yang pertama, monosodium glutamate iaitu MSG yang kamu gunakan dekat. Tapi siapa yang ada bawa Maggi? Kamu tengok, ada tak MSG? Sebab itu kita, kalau kamu lah, bukan saya lah. Kalau kita lah sekali kan, tak digalakkan nak makan Maggi banyak-banyak. Sebab dekat dalam Maggi tu ada MSG yang terlalu banyak. Sebab tu dia sedap. Lagi-lagi kalau tuangkan dia, pecahkan telur je tak? Letak cabai sikit. Memang sedap. Sebab apa? Sebab dia ada MSG. Sebab tu dia sedap. Okay, kemudian aspartam ataupun sorbitol ataupun stevia. Yang ini pengganti kepada gula. Pengganti kepada gula. So, kita boleh pakai, dia adalah sejenis pemanis lah. Okay, aspartam, sorbitol dan stevia. Kamu kena ingat tau. Bukan cikgu tipu sebab cikgu highlightkan semua ni. Okay, ester seperti propyl ethanol. Yang ini kita nak bagi dia bau buah-buahan. Contohnya kita nak bau buah pear. So, kita pakailah propyl ethanol. Kita nak dia bau nanas. So, kita pakailah ester yang namanya ethyl butanol. So, setiap ester kamu dah belajar. Fruity smell ataupun bau buah-buahan. Ataupun sweet smell, bau wangi-wangi. So, bau bukan wangi, manis. Bau manis. So, kita boleh gunakan ester. Ini adalah perisa. So, nanti buat nota tau. Okay, buat nota, buat yang ringkas je. Macam contoh ni, kamu bagi 1-2 je cukup. Okay. So, kemudian penstabil. Okay, penstabil ni contohnya selalu kita nak buat agar-agar. Kenapa agar-agar ni dalam bentuk dia boleh statik tempat dia? Macam contoh macam jam. Jam pula kamu tengok dia macam ketul-ketul kan. Dia macam padat. Kita panggil apa je apa? Melekit-lekit gitu kan. Sama lah juga macam agar-agar. Macam mana dia boleh dapat bentuk macam itu? So, kita gunakan penstabil. Okay, apa maksud? Apa fungsi penstabil? Tengok. Penstabil memberikan tekstur yang seragam dan licin. Memberikan tekstur yang seragam dan licin. Kan nampak agar-agar kan? Agar-agar nampak licin, smooth je, licin je. Anak saya suka agar-agar. Okay, kemudian contoh penstabil. Okay, pektin. Okay, pektin yang mana diletakkan dalam jam. Sebab tu jam tu nampak pekat. Okay, kemudian kita ada agar-agar. Okay, agar-agar ni dibuat daripada rumpai air untuk membuat jelly. Okay, jelly yang kamu suka tu. Okay, jelly. Okay, kemudian pengemulsi. So, ingat tadi. Penstabil nak bagi dia licin, semua macam jam. Okay. Pengemulsi. Okay, apa maksud pengemulsi? Apa fungsi dia? Okay, pengemulsi ni kita nak membaukan dua cecair yang tidak bercampur. Apa tu membaukan? Membaukan tu maksudnya kita nak combine kan. Contohnya minyak dengan air. Minyak dengan air tak boleh campur kan? Minyak dengan air. So, kita letakkan pengemulsi nak bagi dia combine sekali. So, fungsi pengemulsi adalah membaukan dua cecair yang tidak bercampur. Okay, contohnya adalah monoglycerida atau diglycerida dan mentega kacang. Okay, mentega kacang di dalam. Okay, kemudian lecithin di dalam coklat. Okay, lecithin di dalam coklat. Okay, kemudian. Okay, kemudian kita lihat contoh yang seterusnya. Pemekat. Pemekat ni contohnya macam ini gula akasia ataupun gelatin. Gelatin ni first time lah saya guna. Saya nak buat kek. Kek apa tu? Mango. Kalau mango tu contohnya kita nak letakkan apa namanya? Cream cheese kan? Cream cheese kita nak bagi dia pekat. Nak bagi dia tak ada dia tekstur dia cantik, pekat, terletak kat situ. So, kita kena letak gelatin. Gelatin ni pula kena hati-hati. Ada gelatin jenis ikan.
ada gelatin daripada haiwan. Haiwan tu kena hati-hatilah. Kalau gelatin daripada alif bayar, so elakkanlah. Lagi-lagi pelajar apa tu, orang Muslim, kena elakkanlah. Sebab itu kalau pergi ke kedai kek ke apa, kamu kena tengok dulu apa gelatin yang digunakan. Kadang-kadang kebanyakan orang pakai gelatin yang halal lah. So gelatin daripada lembu pun ada. Okay, kebanyakan dia ayam saya tak pernah kena jumpa. Saya jumpa gelatin ikan. Gelatin daripada lembu. Tapi saya selalu guna kalau nak buat, contohnya macam nak buat apa namanya? Kek. Kek apa namanya weh? Yang ada atasnya cream cheese, kek batik. Indulgent. Kek indulgent. Okay, kalau contoh saya nak buat kek indulgent, saya selalu letakkan gelatin. Sebab nak letakkan cream cheese, tak bagi dia cair, nak bagi dia pekat. Itulah fungsi gelatin. Okey. Kemudian, apakah penstabil, pemekat. Okey. Penstabil, pewarna. Mana pula pemekat? Okey. Penstabil. Okey. Penstabil. Ini bukan penstabil. Yang ini pemekat. Tak. Tersalah lah cikgu. Patut cikgu kata kenapa ni salah. Okey. Yang ini pemekat. Okey. Padam ya. Okey. Cikgu padam. Ini pemekat. Okey. Penstabil yang tadi. So silap lah. Okey. Penstabil yang ini. Penstabil nanti. Okey. Pemekat. Okey, dia memekatkan cecair. Okey, contohnya kanji, gelatin, gam akasia, gam zantan digunakan untuk memekatkan sup atau sos. Okey, kemudian kita belajar pewarna. Okey, pewarna ni contohnya kita ada pewarna merah, kuning, hijau. So ini adalah pewarna. Okey, pewarna ni nak menambahkan atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Okey, pewarna contohnya sebatian azo. Okay, azo ni nak bagi warna kuning, merah, perang, hitam. Okey, lagi sebatian trifenil. Okey, memberikan warna hijau atau biru atau lembayung. Caramel untuk memberikan warna perang. Okey, so itu ada 7 yang kamu belajar. Okey, so kita lihat kepada, kalau saya ada silap bagi tahu ya. Okey, so kita ada 7. Masih lagi ada nenek ke atuk. Kenapa dia orang boleh hidup sampai umur, ada yang 80 tahun. Kalau kita tengok umur 70 tahun, 90 tahun ada, 100 tahun. Kenapa dia orang boleh macam tu? Kenapa boleh hidup lama? Sebab yang pertama yang saya lihat lah kan. Dan dia orang tak ada penyakit. Kenapa? Tapi kenapa kita tengok orang sekarang ni umur 30-an pun dah ada penyakit? Kenapa umur kanak-kanak? Okay, contohnya ada seorang tu saya tengok umur 20-an dah ada diabetes. Okay. Salah satu sebabnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Okay, kadang-kadang tu ada pemakanan yang tak macam contohnya suka makan McD. Jenis yang suka makan McD. Okay. Ya, jaga sihat. Betul, kena jaga diet. Okey, jaga diet. Sebab itu, kenapa orang sekarang banyak sakit kanser? Satu lagi kanser tau. Saya terkejut jugalah. Kadang-kadang saya dengar umur 20-an ada banyak sangat yang dapat sakit kanser. Dari segi pemakanan. Sebab kita tak tahu makanan kita. Contoh kamu kan suka makan keropok. Keropok apa? Twister ada, keropok ring ada, keropok apa yang tu? Mr. Potato. Kamu tahu tak? Dalam itu pun dah ada banyak bahan tambah makanan. Okay, yang boleh menyebabkan kamu yang salah satunya penyakit lah. Contohnya macam keropok itu semua ada garam yang tinggi. Kalau garam tak tinggi dia akan tak sedap. Kadang-kadang ada gula yang tinggi. Contoh macam jeruk. Jeruk kalau nak buat, kamu kena letakkan cuka kan? Dan kamu juga kena letakkan gula. Gula kau tengok bukan sikit, kau banyak. Lagi satu kan kalau saya masak, contohnya saya masak kek. Dalam resepi dia kata 1 cawan gula. Contoh. Bila saya sukat 1 cawan gula ikut kepada yang saya beli cawan yang standard tu kan. Cawan tu, boy, agak lebih daripada 4 sudu. Betul. Sudu yang makan sup tu. Banyak. So, kena hati-hatilah.
So kalau contohnya kalau kita buat sendiri kek ke biskut ke, kurangkanlah bahagian gula tu. Sebab itu janganlah beli terlalu banyak membeli yang dah ready made. Kalau boleh kita buat sendiri. Sebab bila kita buat sendiri, kita dapat kawal berapa level gula yang kamu nak banyak. Macam contoh, saya tak suka manis. So kalau contohnya dalam ramuan resepi tu dia kata 1 cawan gula. So saya tak buat 1 cawan, saya buat setengah. Itu pun sikit lagi. Setengah cawan. Itu pun dah kira banyak dah, setengah cawan. So sebab saya tak berapa suka manis, sebab mak saya ada kencing manis, so saya takut saya terturun kepada dia. So saya pun kena kawal makanan dan diet. Okay. Betul Luana, kena jaga diet. Okay. Kemudian, adakah wajar kita tambahkan makanan ni? Dia ada kesan baik dan kita ada kesan buruk dia. So kesan baiknya yang pertama, makanan itu kekal segar lebih lama. So makanan tersebut dia akan kekal segar lebih lama. Contohnya macam kamu nak buat ikan kering. Ikan kering tu, kalau tak ikan yang biasa tu, dia mati, dia tak boleh hidup dalam keadaan yang biasa. So, kamu kena awet dia. Okay. Kemudian, tanam tanaman yang berbuah memusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Contohnya macam durian tadi cikgu cakap. Dia ikut musim lah. So, kalau tak ada musim, macam mana kita nak makan? So, sebab itu kita ada perisa. Okay. Kemudian rasa lebih sedap. Betul lah. Kalau MSG contoh macam Ajinomoto. Kau makan. Ajinomoto tu dia punya brand tau. Nama dia monosodium glutamate, MSG. Yang mana dia akan menjadikan makanan tu lebih sedap. Sebab itu kenapa kamu makan kenapa beza burger McD dengan burger tepi jalan. Tapi saya takut lagi burger tepi jalan yang stall-stall biasa tu sedap. Baru RM5. Burger ayam crispy. Aduh, sedap. Okay. Kemudian, kelihatan lebih menarik. Sebab ada colourful. Kan kanak-kanak suka makanan yang colourful. Macam anak saya lah suka. Tapi kalau boleh kita elakkan. Okay. Kemudian, apa kesan buruk dia? Okay. Sama ada alahan allergic. Okay. Kanser. Ini cikgu cakap kanser. Sebab contoh ada dalam sausage. Macam anak-anak, macam budak-budak, macam anak saya, dia suka sangat makan sausage. Yang mana sausage tu sebenarnya penyebab kanser. Sebab itu kita kalau boleh kita buat sendiri sausage. Cikgu rajin ni, cikgu nak yelah memang tak rajin. Tapi cuba. Lagi satu, korang kalau boleh cari makanan yang sumbernya adalah organik. Organik tu maksudnya dia punya bahan tambah, bahan kimia dia kurang. Okay. Tak ada bahan tambah, dia semula jadi secara organik. Okay. Kemudian gangguan saraf. Okay. Dan kemungkinan dia akan ada asma, ruam dan hyperaktif pada kanak-kanak. Contoh kita bagi makan gula-gula kat budak-budak. So dia akan jadi hyperaktif. Lagilah dia aktif. Contohnya kan, dek, kau ni suka sangat jalan sana, jalan sini, kacau-kacau kan. So bagi gula-gula. Bagilah gula-gula. Memang gula-gula dia senyap, dia makan gula. Lepas tu, sebab dah ada gula dalam badan. Bila dalam gula dalam badan, maksudnya dia akan jadi aktif. Okey. Kemudian, kita lihat yang seterusnya. Okey. So, dah habis untuk bab 5.3 bahan tambah makanan. Okey, jom kita lihat uji diri. Okey. Yang ini uji diri ni ada kelas point ke? Okey. So, siap sedia dengan kamu punya web. Okay. Sila masuk classpoint.app, masukkan 86648. Okay, macam biasa, masukkan classpoint.app, masukkan kelas kod 86648. Okay, nyatakan 7 bahan tambah makanan yang dah kamu belajar tadi. 7. Ada 7. Tuliskan dekat situ apa yang kamu belajar. 7. Jangan salah. Okay, pastikan jangan salah. Kita nak 7. Okay, kita nak 7. Okay, cikgu bagi masa 1 minit. Okay, cukup 1 minit. Yelah, 2 minit lah. Submission. Okey, ini adalah jawapan kawan-kawan kamu. Kita ada 7. Okey, so pengawet, pengantioksida, perisa, penstabil, pengemulsi, pemekat dan pewarna. So, kebanyakan semua bagi 7. 1, 2, 3. Okey, semua betul. Okey, tahniah semua. Okey. So, save for review. Bawah apa?
Ya, respon. Insert. Insert as result. Cikgu terlupa. Okay, insert as result. Okey, so semua pelajar yang menjawab tadi betul. Tahniah. Okey, kita ada pengawet, kita ada pengemulsi, kita ada pengantioksidan, kita ada perisa, kita ada penstabil dan kita ada pemekat dan pewarna. Okey, tahniah kepada semua pelajar yang menyertai. Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, cepat. Okey, soalan yang seterusnya. Dia kata, kamu jawab yang A dulu. Okay, apakah jenis bahan tambah makanan bagi asid askorbik? Okay, yang ini margarine, lazat. Dia kata label kandungan ada minyak sayuran, garam, susu, pepekan, pengemudi, asid askorbik, gula, pewarna. Okay, kamu jawab soalan yang A je. Apakah jenis bahan tambah makanan bagi asid askorbik? Maksud asid askorbik ni jenis apa? Dia jenis apa? Warna? Adakah perisa? Adakah penstabil? Adakah pengemulsi? Adakah pengawet? Adakah pengantioksidan? Yang mana satu? Okey. Ya, Aidil. Betul, Aidil. Aidil dah jawab dah, Aidil. Dekat dalam classpoint.app, Aidil. Okey. 1 minit lagi. 50 saat lagi. Kalau boleh, uji diri nanti. Lepas dia nampak kamu jawab uji diri dia. Tulis sekali ya. Kita dah jawab dalam buku. Dalam kelas. So, nanti kamu tulis dekat dalam jawapan sahaja. Jawapan sahaja. Ada 14 orang masuk tapi 11 sahaja yang jawab. Mana 3 lagi? Tidak ya. Okey, 11. 2 lagi. Mana banyak lagi? Kat sini kehadiran ada 16. Kami muda yang masuk Okey, kita close submission. Okey, so antara kawan jawapan kawan kamu. Okey. Okey, pengantioksidan. Antioksidan. Siapa yang jawab pengawet ni? Pengawet ni salah lah yang. Salah. Asid askorbik bukan pengawet. Okey. Melambatkan oksida lemak dalam makanan. Ini fungsi. So, tak boleh lah macam ini. Kena letakkan apa makanan. Apakah jenis bahan tambah makanan. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada next. Okey. Sekejap. Sekejap. Fokus. Okey. Okey. Sekarang ni kita jawab. Nyatakan fungsi fungsi asid askorbik dalam margarine. Fungsi asid askorbik. Yang ni lain. Ini dah. Yang ini. Nyatakan fungsi asid askorbik. Okay, next. Nyatakan fungsi asid askorbik dalam margarine. Pak, maksudnya dia jawab tadi, budak tadi saja tadi jawab kat dalam itu. Melambatkan pengoksidan lemak dan makanan. Ya, betul Wana. Melambatkan pengoksidan lemak dalam makanan. Mencegah bau tengik. Melambatkan pengoksidan lemak dan makanan. Betul, Syamil. Mencegah tengik. Korang tahu tak tengik tu macam mana bau dia? Miza, kau tahu tak tengik tu macam mana? Macam minyak. Minyak tahu tengik kan? Tahu? Minyak pun tengik. Betul. Dia pun tak sebut.
bau lemak, bau apa, bau basi. Oh macam itu yang dia. Betul lah ini. Okey. So kita nak mencegah bau sengit. Okey, so ada dua fungsi dia. Mencegah bau sengit ataupun fungsi dia adalah melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan. Okey. Boleh ya? Okay, ada lagi siapa nak jawab? Rasanya. So, siapa lagi nak jawab? 4 lagi saja. Tak jawab lagi. Melambatkan pengoksidaan. Mencegah ketengikan makanan. Ya betul ku. Ku bagi 2 sekali jawapan. Okay, tahniah ku. Okay, habis dah ya. 2 minit. Okay, close submission. Insert result. Okay, save for review. Okey, so semua jawapan yang pelajar-pelajar bagi ni betul. Okey, tahniah. Okey, next. Okey. Kemudian, kenal pasti 2 lagi bahan tambah makanan dalam margarine. Tak nak. Okey, stop. Okey. Kenal pasti 2 lagi bahan tambah dalam margarine. So, dalam ini apa lagi bahan tambah makanan? Apa yang kamu nampak? Pengemulsi, perisa, kamu nampak garam, kamu nampak pewarna. So kamu bagilah nanti kamu punya jawapan. Yang ini tak ada cloud. Yang ini cloud pula. Yang ini tak ada nak isi online, tak ada. So yang ini kamu hanya senaraikan nanti pewarna, pengemulsi, perisa. Okey, boleh ya. Okey, kenal pasti 2 lagi bahan tambah makanan. Okey. Jom kita buat aktiviti kita potluck hari ni. Okey, so saya nak kamu semua sila uploadkan. Sila upload apa-apa pun gambar makanan yang ada dekat kamu sekarang yang saya suruh masuk bawa tadi. Senaraikan bahan tambah makanan dalamnya. Kemudian kamu upload tu maksudnya kamu ambil gambar makanan tersebut. Kemudian contohnya kamu letakkan apa namanya? Saya pula tadi saya lupa pula. Maksudnya kamu letakkan satu makanan, labelkan ini dalam makanan ini ada apa. Contohnya dalam Maggi. Dalam Maggi ada MSG. So cikgu nak buat kat mana? Kalau boleh buat dalam kertas ke, A4 ke apa ke, kamu buatkan label. Makanan dekat tengah, lepas tu labelkan, kemudian kamu cakap kat dia. Kamu cakap tulis kat situ. Kamu snap gambar. Kan upload dekat dalam ni. Faham tak? Boleh ya? Sekejap, cikgu bagi. Kita lihat yang ini nampaknya biskut cracker. Cuba kamu tengok ini. Yang ini Maggi tadi. Yang ini ceramiknya. Kita tengok ada siapa bagi lagi. Yang ini. Keropok betul. Kamu bagi kamu yang sama. Kamu zaman. Saya tak nampak dah. Cuba kamu bacakan apa yang kamu dapat ni. Kat bawah cikgu. Ada tak MSG, monosodium glutamat? Ada tak dalam keropok kamu ni? Ada tak? Perisa apa? Ada. Ada. Nampak tak? Ada monosodium glutamat. Lagi ada apa? Ada. Garam ke garam? Ada. Tengok. Garam. Cuba itu. Bahkan banyak-banyak macam rasa masin-masin kan? Oh, sedap. Okey. Terima kasih Kamarul Zaman. Ini roti juga. Roti ni pun sama juga. Nurina pun bagi roti. Okey, roti kau makan je Kamarul Zaman. Makan keropok Oh, yelah. Okey, kita buat potluck hari ni. Tak apa. Okey, kemudian seruput kita ada apa nama Nurina? Oh, Nurina. Ada apa bahan yang kamu kena pasti untuk bahan tambah makanan kamu ni? Telur tak bukan? Kelapa sawit. Kita ada glukosa, ada sirap glukosa. Nampak? Dia ada pengemulsi makanan. Okey. Kemudian dia ada tepung susu, komponen-komponennya. Gam apa ni ya? Yang gam tu apa ni Nurina? Aku cikgu cakap gam. Macam gam akasia tadi tu untuk apa? Pencabil. Okey. Oh, cantik warna punya. Okey, warna kata ada pewarna. Yang mana pewarnanya? Oh, yang ini. Kenapa keropok kau macam sama je macam keropok Kamarul Zaman tadi? Kau mau tiru
Lepas tu ada pengantioksidan. Antioksidan kamu tadi apa yang? Oh, ada vitamin C lah. Lepas tu kita ada perisa. Perisa apa? Monosodium glutamate. Okey, hari ni Syamil punya. Ada lagi tak sesiapa nak bagi dengan saya? Tak ada. So, tamat dah untuk hari ni. Okay, tahniah kepada pelajar. Okey, kepada pelajar yang belajar untuk hari ini. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, so faham tak belajar hari ni? Okey, kita connect respon. Faham ke tak? Seronok tak belajar hari ni? Kita ada lagi satu quiz. Okey, sambil-sambil tu kita boleh makan. Kita buat bola kan? Tapi dia bawa Maggi jadi pergi ambil air panas, letakkan Maggi. Oh, sedap. Okey, lepas ni kita siapa yang ada bawa makanan yang lebih-lebih tu bagi nanti sikit. Kita tak makan lagi. Okey. So, terima kasih semua datang. Okey. So, tapi cikgu ada satu lagi. Okey. Faham semua. Baik. Okey. Okey, yang ini punya kemudian. Okey. Saya nak masuk sementara itu. Okey. Cikgu nak kamu semua masuk dalam ini. Kita belajar. Kita nak buat quiz sikit. Okey, kita pakai aplikasi Nearpod. Okey, Nearpod yang mana kita buat live. Kita nak main padanan ya. Dia ada dua game. Yang pertama game padanan. Okey, yang kedua game untuk climb. Climbing the mountain. Okey, kita panjat gunung. Okey. So, jom kita tengok macam mana nak jawab soalan quiz ni. Okey. Guys. Okey, 13 pelajar yang masuk. Okey, kita ada 9. Okey, saya tunggu sebelum saya startkan quiz. Comel ke bukan? Tapi kenapa ramai yang pilih penguin? Comel betul cikgu ah. Jom kita start. Okey, ada 12. 15 pelajar. Okey, boleh cikgu start? Kan? Okey, ada 13 pelajar. Dua lagi pelajar. Okey, kita start. Okey, yang pertama, antara berikut manakah bukan contoh pengawet? Manakah bukan contoh pengawet? Mana dia set up? Mana bukan? Tak ada. Tak ada cikgu. Antara
tambahkan. Okay. Kalau nak tambah lagi sebab cikgu open lagi benda ni. Okay. So, seterusnya. Okay. So, next adalah kelas sikit. Kelas sikit ni cikgu bagi link kat kamu. Kamu jawab soalan. Kamu jawab soalan online. Online tu maksudnya masa tutorial ni kamu jawab boleh type je kat situ. Okey, so cikgu bagi link ni. Okey, assign student code. Okey, kemudian cikgu masukkan yang ini ya. Tapi memang betul lah, comel lah korang yang pengen-pengen gitu, comel lah. Okay, next. Okay, apa yang kamu nak belajar, okay, masuk link yang ini, kod yang ini, copy link. Okay, lepas tu nanti kita akan stopkan Google Meet, saya akan tengok secara online lah ya. Okay, okay, apa yang perlu kamu buat, okay, contohnya ya, okay, saya dah copy link, masukkan link tersebut. Okay, kemudian, okay, nanti akan keluar nama budak dekat sini. Bagi satu contoh. So, waktu ini kamu boleh buat ya. Okey, contoh. Saya buka yang ID. Okey, sementara tunggu yang lain-lain. Macam mana saya jawab? Senang saja. Okey, kamu jawab yang struktur dulu ya. Okey, so cikgu ada bagi soalan kan? Kat atas ni, dia ada bagi dia punya function. Okey, yang pertama, yang ini adalah pen. Pen. Copy pen. Pen, kiranya kamu boleh tulis jawapan kamu. Tapi cikgu tak boleh, tak cantik lah. Memang saya tak suggest guna pen ni. So, kamu gunakan box. Add box. Biasanya kamu add box kat sini. Nanti kamu boleh tulis lah. Tulis jawapan kamu dekat sini. Dia dah kita atur dan kamu boleh move-kan lah box ni. Okay, boleh ya? Okay, kemudian kamu boleh padam dan kamu boleh highlight. Contohnya highlight macam ni. Kamu boleh padam. Kemudian kamu nak lukiskan kamu punya line pun boleh. Buatkan line. Contohnya kalau ada soalan label, boleh buat line. Kemudian kamu boleh snap gambar. So contohnya kalau soalan yang ni. Okay, kita tunjuk. Ada tak soalan AC? Okay, kalau yang soalan AC tu kamu jawab dalam buku latihan. Test pad. Okay, kemudian kamu contohnya macam ni. Essay kan? Okay, soalan essay ni kamu snap gambar, kamu buat dulu dalam test pad, kemudian kamu snap gambar, kamu letak dekat sini. Kamu letak kat sini. So snap ni nanti kat kamera kamu ke dekat apa? Kamu guna komputer, di dalam komputer galeri, kamera dalam galeri, komputer dalam kamu punya gambar lah. Okay, kemudian kamu juga boleh letakkan add audio. Audio ni contohnya kamu tak tulis, kamu nak cakap. Contohnya kamu cakap, cikgu saya tak faham lah cikgu yang soalan ni, boleh tak cikgu tunjukkan? Contoh. So nanti cikgu kamu akan bagi, so nanti dia akan upload dekat sini. Contohnya kamu cakap, cikgu saya tak faham lah cikgu yang soalan ni, boleh tak cikgu tunjukkan? Contoh. Okay, so nanti cikgu akan tunjukkan lah. So nanti cikgu akan sama ada cikgu tulis ataupun cikgu akan record juga. Okay, kemudian cikgu akan bagi star lah kepada pelajar-pelajar yang dah jawab. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, so apa kerja kamu? Okey, semua okey, dah ada pelajar, dah ramai dah pelajar masuk. So, kita tamatkan kita punya Google Meet. So, kamu boleh cuba jawab dalam masa sekarang ni. Okey, cikgu akan tunggu sampai contoh, cikgu, saya nak tengok balik yang cikgu tanda tadi, boleh? Tapi kamu masuk link tadi, tapi kamu pakai balik kamu punya nama. Contohnya Aidil Hazri, masuk balik nama. Saya akan masukkan tadi. Kalau boleh jangan close lah benda tu. Letak dekat handphone, nanti dia akan keluar terus lah. Okey, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So waktu tutorial, cikgu bagi masa benda ni untuk kamu jawab sehingga jam pukul berapa? Sampai pukul apa?
soalan kamu jawab. Okay, yang essay tu tak apalah, nak jawab sekarang